Lepak Sembang Studio kembali lagi membicarakan isu yang tengah panas berlaku sekarang ini. So kita lanjutkan tadi tentang isu poligami tadi. Betul. Sekarang ni kita nak bahas tentang macam mana perspektif perempuan pula. Macam mana kalau kita letakkan diri kita sebagai perempuan bila kita mengalami itu. Sebab kita ada satu soalan kat sini. Okay. Saya seorang wanita yang sudah berumur 40 tahun. Anak-anak saya pun sudah besar panjang. Ada yang dah masuk universiti. Masalahnya suami saya tiba-tiba bagi tahu yang dia hendak berkahwin lagi. Saya rasa macam dunia sudah hendak kiamat. Saya tidak rela dimadukan dan tidak rela berkongsi kasih. Saya tahu poligami itu harus dalam Islam. Apa yang terbaik yang perlu saya lakukan? Tapi betul lah, memang poligami ni saya sendiri yang mengalami benda tu. Bukan saya bukan saya. Orang tua saya. Orang ada tua, nak save betul. Betul, bukan saya. Saya dari keluarga yang berpoligami. Ayah saya, lepas tu saya ada ayah kandung saya pun ada 3 isteri, ayah tiri saya pun ada 2 isteri. So mak saya ini dalam orang circle ada pengalaman yang belum lagi. Rasa-rasa nak mencuba tapi goyang. Tak. Jadi memanglah kadang-kadang pun mak saya lah kan, mak aku lah kan. Dia cerita memang yang paling sakit bagi perempuan ni dimadukan. Tapi cuba kita letak diri kita sebagai perempuan contohlah Fad, kalau kau lah jadi perempuan tiba-tiba sampai satu tahap yang kau nak dimadu, macam mana perasaan kau? Letakkan diri kau perempuan tu. Kalau kita lelaki memang kita nak aja. Kalau saya okey. Lembut cantik sikit ya. Okey. Jangan pegang haram. Bukan murim. Bukan murim. Kalau saya. Okey. Okey, kalau kau tanya macam tu lah, kalau dia letakkan diri aku ni sebagai perempuan dan tiba-tiba husband. Yes. Husband lah, lagi-lagi macam isu akad tadi dah 40 tahun ni. Of course lah, bila dengar tu, memang betul lah. Aku tak dapat nak imagine 100% sebab kita bukan perempuan. Okay, sebab perempuan ni dia ada perasaan, punya perasaan, lebih emosi dia benda semua kan. Betul. So tapi bila tanya apa yang aku akan rasa, which is memang akan benda yang tak boleh accept lah. Walaupun betul. agama tu terima benda tu. Tak mengharamkan pun, mengharuskan mengharuskan sekiranya berkemampuan. Ada reason dia lah. Bukan tiba-tiba harus hukum syarak. Mengikut hukum syarak yang telah ditetapkan. So memang aku rasa benda ni at first apa yang aku boleh ataupun mungkin aku boleh fikir that time, aku akan tanya betul-betul lah apa hasrat suami saya tu nak madu kan. So itulah mungkin dia kata dia mampu. Cuma sekarang ni perasaan perempuan tadi tu kan. Macam kalau lelaki ni banyak simpang, dia boleh belok. Yelah, dengan apa lagi dengan apa lagi nak explain pada anak-anak kan. Betul. Sebab macam dari segi pandangan aku tengok orang keliling lelaki ni lebih berumur lagi banyak bisa dengan taring dia sebenarnya. Yes, betul. Jadi, macam ubi lah. Lagi lama lagi berisi. Betul. Dia macam ni tau. Ada je kadang-kadang dulu macam kita lepak-lepak kat surau kan, macam pakcik-pakcik yang pencen tu kan. Malah diorang lagi gagah bercerita pasal nak kahwin lagi. Dalam kita yang muda ni pun kita risau tengok dia ni larat lagi kan. Dia bukan dari segi umur tau untuk poligami ni. Satu bagi tengok aku, sebab dari segi aku letak preskripsi aku sebagai wanita. Sebab sekarang wanita ni dah macam lelaki bang. Dia macam lelaki. Okay? Kerja yang lelaki perempuan tak boleh buat, sekarang lelaki dah buat. Diorang dah boleh berdikari. Diorang dah mampu cari duit sendiri. Diorang dah boleh hidup bekerja seperti lelaki. Jadi bagi aku, kalau seorang wanita ni ada banyak type. Walaupun mereka memang tak suka dimadukan. Tapi dia ada sampai satu walaupun tahap. madu tu manis. Manis. Kan? Jadi kalau aku letakkan diri aku sebagai seorang isteri yang berkejaya. Kalau isteri seorang yang berkejaya ni, dia dah ada everything. Dia tak kisah benda tu. Dia tak kisah lelaki dia kahwin lain. Dia dah tak kisah. Sebab apa? Kalau lagi kau halang, lagi lelaki buat. Jadi diorang tu dah boleh hidup sendiri, dah capai. So kiranya macam kau kalau sebagai seorang perempuan lah, kira macam tak kisahlah. Jenis macam tak kau lah kan nak kahwin lah. Dia masuk ke survival mode. Kau faham tak? Perempuan ni akan masuk ke survival mode yang mana
Tak apalah, anak aku dah besar. Aku pun dah ada kerjaya aku sendiri. Aku boleh cari duit. Tapi ada je orang berperspektif macam tu kan. Janji kau balik. Dia lebih kepada positive thinking. Positive thinking. Betul So juga. kalau kita nak cakap bab perasaan perempuan tadi tu, memang terguris lah. Terguris lah. Tapi kalau misal kata suami dia tu berkemampuan, kalau orang kata kalau misal kata dia tergerak hati untuk benarkan, mungkin ada kebaikan di sebalik kan. Betul. Dia ada juga yang baru-baru ni, yang isteri hadiahkan suami isteri baru. Padu. Hari jadi? Ada jadi. Viral sekarang ni, viral. Hadiah hari jadi ke apa? Tak tahulah, mungkin surprise. Baik untuk bini dia. Betul. Sebab aku baru baca tadi cakap ni kira macam salah satu nikmat kan. Tapi itulah, kalau mengikut perasaan tu orang berbeza-beza. Ada yang marah, ada yang rasa macam tertolong pun ada. Macam yang isteri yang hadiahkan isteri kepada suami ni, dia rasa tertolong. Dia boleh healing seorang-seorang di saat dia boleh tinggalkan suami dia dengan isteri kedua dia boleh healing. Betul. So memang ada pro and contra dia. So perasaan ni ada yang terluka dengan poligami tadi, ada yang rasa macam happy, ada yang rasa macam tertolong, macam-macam rasa lah. Jadi inilah kita nak tanya, ada rasa tak nak berpoligami? Itu Keinginan ada ke? Ada tak? Ni kita tanya aku keinginan ada ke tak? semua kita kat sini tak akan terlepas dari Tapi pertanyaan sebelum ni. kita pergi ke keinginan tu, sebab aku pun ada contoh juga yang aku nampak daripada family members lah. Betul. 4 babe. Cukup kotak. Semua pasang. Dia nampak macam best, nampak macam nikmat, tapi pening kepala babe. Yelah, urus satu pun dah. Kau bayang satu pun dah macam ni. Kau bayangkan seorang kalau ada isu ke apa dah pening. Kau bayangkan kalau ada empat yang ada isu, kau rasa banyak macam Piram dia kata, hai senangnya dalam hati sudah beristeri 2. itu Abang Jamil. Itu Abang Jamil. Jadi itulah maksud dia. Keinginan tadi ada tak? Keinginan kalau macam aku lah kan. Kalau macam aku sebagai seorang lelaki yang tangguh, yang hati mesti mengeras, kau keinginan confirm. Aku kalau ada 2, 3, 4 lagi banyak. Sebab kalau kita pandang daripada keinginan, kita cakap pasal keinginan, semua orang nak. Semua nak. Tapi nak, risiko tu, risiko dan mampu tak. You berani tanggung ke tak berani? Boleh hadap ke tak boleh hadap? Boleh hadap tak? Sebab satu pun dah rasa macam 4 dah. Dia punya pening tu. Tak mahu isteri tak tengok ni. Tadi dia punya pening tu. Sebab satu tu nak jaga perasaan. Nak kita aku rasa kan kita nak cari duit senang. Betul tak? Betul. Cari kerja senang. Tapi nak jaga perasaan ni susah kan? Jadi ada tak keinginan? Kalau kau tanya aku, sayang, ini hanya pendapat saya. Pendapat. Sebelum tu kita cakap, awak kalau boleh awak tak tengok. Jangan tengok episod ni. Kami goyang ni cerita ni. Kami baru nak meniti career kami ke atas. Jangan dipatahkan. Sekadar pendapat. Ini sekadar pendapat je. Aku letak mewakili diri aku ni overall lah. Macam aku lelaki, keinginan untuk berkahwin banyak tu ada kan. Tapi dari segi diri aku sendiri, aku rasa aku tak mampu, yang pertama. Betul. Yang kedua, aku ada satu perasaan yang mana aku ni mak bunga bang. Mak bunga. Aku ni mak bunga bang. Aku Muka nampak gangster. Muka gangster. Dan aku ni pun seorang yang kuat jealous gak sebenarnya. Yes. So aku letakkan diri aku kat isteri aku tu. Betul. Bila isteri aku tu bagi, maksudnya isteri aku ni tak sayang aku ke ni siap. Okay. Rasa dia bagi aku kurang dengan orang lain. Betul. Ada satu perasaan macam tu. Sebenarnya normal benda tu. You pergilah lepak. Tapi dia rasa percaya. Betul, ada ni kawan rapat sendirilah. Dia isteri dia mungkin dah tak boleh nak memuaskan dia. Dan isteri dia sedar. Isteri dia sedar. Lepas tu yang lelaki ni handsome. Gagah, kerja okey apa semua. Bang, saya cerita pasal abang dulu. Ini jadi moral bang, jadi moral. Sebab dia sampai akak tu cakap dengan aku sendiri. Dia kata, akak tak kisah, akak izinkan, akak nak push dah abang untuk cari yang lain. Akak sokong. Tapi abang ni macam yang macam aku cakap tadi, dia ada rasa macam aku sayang lah bini aku ni. Aku nak dia seorang je. Walaupun dia tak boleh nak memuaskan aku. Bukan itu yang aku cari. Sebab abang ni pernah cerita lah.
aku susah senang dengan dia. Naik motor kadang tak ada duit sampai dah ada anak 4 orang apa semua kan. Tiba-tiba dia suruh aku kahwin lain sekadar untuk memuaskan nafsu aku, memang tak lah kata dia. So memang tapi spring ke bang. Kau memang hebat. Tapi kalau saya bang, pantang buaya tolak bangkai. Bila katanya keinginan tu, mana lelaki je tak rasa. Ya Contoh, mana lelaki tak terasa. Kau tak payah poyo lah bro. Kau jangan melagak lah dengan aku. Tiba-tiba kau cakap, San, kau nak kahwin lagi tak? Tipulah kau cakap tak ada tu. Tapi tak boleh kita sebagai orang kata lelaki yang orang kata matang, boleh berfikir. Yes. So kita kena realise dah di mana kita berpijak tu. Posisi kita, adakah kita berbalik kepada kemampuan. So kalau aku lah nak buat macam tu pun, aku akan fikir jugalah. Walaupun aku ni kaya raya kan. Yes, betul. Billionaire sekalipun. Siapa tak kenal Abang Fad ni? Dia naik Tesla tau. Dia pakai power bank lagi Tesla dia. Aku kata Tesla. Orang pakai bateri, dia bawa power bank sekali. Pening. Macam kalau akulah, aku akan fikir apakah perasaan Betul. bini aku Betul, dulu. Adakah yelah dengan dah ada anaknya. Betul. Aku rasa lebih kepada fikir apa bini akan rasa lah. Perasaan betul. Lain lah kalau awak pergilah cari bini lain. Tapi yang takutnya kita cerita macam ni, tiba-tiba kita diuji macam mana. Betul. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, bukan saja lelaki salah dah ni. Kadang-kadang ada juga kaum-kaum para isteri kat luar sana. Betul. Yang lebih, orang kata apa, advance daripada suami. Yang mana suami dapat tahu yang ni bini aku ada pasang lain ke kan. Kau sayang bini kau ni kan. Betul. Isu curang pula. Isu curang pula. Itu yang membuatkan lelaki rasa macam kena berbalik pada tempat. So kita akan bahas pula isu curang. Kalau ada kecurangan bangkit, kita akan bahas juga. Yelah sebab bila cakap pasal tiba-tiba dia nak kahwin lain ke apa ke, mesti kita kalau kita letak sebagai kat tempat perempuan pun, kita akan rasa rupanya sebelum ni laki aku ada curang kat belakang aku. Kalau tak, bila masa dia jumpa kenal dengan seseorang perempuan tu kan. Sebab apa, kita dunia dah luas bang. Yelah, semua dah di ujung jari kan. Ujung jari, media sosial, semua benda tu menguatkan lagi untuk kita kena jadi tahan nafsu lah bang. Bagi aku betul, nafsu lebih kepada tu lah. So nafsu. Kita lebih baik macam mana kita penting jaga communication kita antara suami dan isteri. Yes, contoh macam kita cerita pasal, kita buka-buka je cerita pasal nafsu. Kalau kita tak puas, kita cakap je. Kita tak puas, kita nak macam mana. Sebab kita suami isteri, apa yang nak dimalukan? Yes, betul. Open tak puas. Isteri pun kalau tak puas dengan suami, cerita macam mana nak bagi dia puas. So communication untuk, sebab banyaknya terjadi kecurangan. Sebab poligami ni boleh terjadi sebab kecurangan juga kan. Permulaan dia. So tapi kalau sajalah nak tanya, kalau kau lah je tiba-tiba bini kau tanya, takut ni awak kalau nak kahwin lagi, awak rasa awak nak tak? Kau rasa kau boleh commit tak? Contohlah kalau dia tanyalah macam tu, itu adalah sebuah trap. sebab saya tahu dia sayangkan saya tu, pancing kan? Tengok dia pancing, dia umpan saya pakai beras. Tak lut. Tapi itulah maksud dia, kita kena jaga communication kita lah kan. Tapi kalau soalan tu kau tuju kat aku, kalau tiba-tiba macam awak pergilah kahwin lain, aku akan, kalau betul-betul dia suruh aku kahwin lain, aku akan, awak pergilah cari calon untuk saya. Awak yang tolong cari calon saya, awak pergi tolong minangkan. Tapi banyak juga yang dia carikan calon, ujung-ujung ni pun pening juga lelaki ni. Pening juga, dah calon dia carikan kan. Dia kena juga tak taste pula. Kena tak taste pula. Takkanlah cantik daripada saya bang, kata. Jadi itulah tadi yang kita bahas ni kan. Okay, kalau contoh kata tiba-tiba takut soalan ni. Lakot. Okay, kalau tiba-tiba kan, tiba-tiba aku nak tanya kau apa? Aku sebab kalau tiba-tiba ada perempuan datang approach kau untuk menjadi second wife kau. Tapi ni cerita pengalaman lah. Ini jujur, ni berlaku. Ni berlaku kat aku.
Baru-baru ni. Serius. Balik pada dia. Baru-baru ni. So kita cerita based on the true story. Memang semenjak aku berjinak-jinak dalam dunia entertainment ni, buat live hari-hari. Kau kena sebut entertainment sih. Kan. Buat live hari-hari, lepas tu buat content hari-hari. Serius. Baru-baru ni sangat berlaku, tapi aku cerita dengan bini aku. Sebab aku tak nak, kalau aku tak nak cerita dengan dia, tiba-tiba dia call, jam baru tak nak menjawab. Dia call aku, dia cakap, abang ke yang buat konten dekat ni? Ya. Abang ke owner Pondok Minang? Ya, saya. Bang, minta maaf, kawan saya nak tanya, kata. Kawan saya nak tanya. Dia nak tanya apa? Gila, kita berniaga, kita ingat dia nak tanya menu pasal ni buka ke, ini siapa yang masak ke, abang ni bujang lagi ke, kata dia kan. Kita jadi terkejut. Bini kat sebelah ni. Bini kat sebelah. Saya dah ada, kita jawabnya. Tapi tak apa kan bang, ada slot lagi kan bang. Serius. Jadi kita jadi macam dia direct tanya kau macam tu. Yes, dia direct. Dia petik. Lepas tu dia petik, ada slot lagi kan bang, kata dia kan. Sebab ni kawan saya tanya tak bang, kata dia. Jadi dia rasa macam duk. Sebenarnya tak ada apa pun, tapi kita tak nak kita punya wife tadi tu terasa macam dia ni tak. Jadi kita ceritalah dengan communication tadilah. Terjaga ada orang terus macam terang lah, siap-siap sampai lawas cakap gatal betul perempuan tu kata. Okay guys, sebelum kita ada beberapa benda lagi kita nak bahas. So better kita tunggu lepas ni lah bersama dengan Lepak Sembang Studio. Okey, kembali lagi bersama kita orang ni dekat studio ni, Lepak Sembang Studio, yang membicarakan tentang poligami tadi ni lah. So sekarang ni kita dah sampai part Conclusion, betul. Conclusion, pendapat kau lah, pelajaran. Okey. Kalau bagi aku lah, apa yang aku dapat belajar daripada isu poligami ni, ada yang pro and kontra dia. Apa yang aku nampak sekarang ni lah, apa yang kita buat sebagai seorang suami ni, bila kita nak buat poligami ke apa, janganlah time tu kita nak gunakan agama. Sebab kita nampak sekarang ni, sebab kalau orang lain, agama lain tengok kita, agama kita macam ni, dia orang pandang lain sebab dia orang tak faham sebenarnya. So kita janganlah kita tunggang, bila kita nak guna, kita tunggang agama. Dia lebih kepada menunggang lah. Minta maaf lah kalau bahasa menunggang tu kasar tapi sesuai kan. So jangan part-part kita nak membetulkan perangai kita, nafsu kita gunakan agama. So tak elok lah kan. So lebih baik kita gunakan agama tu sesuai lah dengan tempat dia. Kalau kita boleh gunakan sebaik-baik agama ni dekat poligami, mungkin kita boleh gunakan juga agama ni dekat perasaan. Menjaga perasaan orang lain tu pun, itu tuntutan agama juga. Lepas tu keharmonisan rumah tangga tu cukup dengan satu pun, itu yang dituntut agama juga kan. So bagi aku, itulah, jangan kita suka hati bila nak gunakan sesuatu tu kita tunggang agama kan. So pandang Didi macam mana? Bagi pendapat aku pula, kalau let's say kalau korang ada niat untuk berpoligami ni, kalau boleh kembali baliklah kepada asal usulnya suami isteri. Betul. Duduk berbincang, tengok komunikasi, mana yang betul, mana yang tidak, apa punca dia. Betul. Sebab kalau kita nak berbaskan pada nafsu, memang berpoligami ni tak patut lah. Betul. So berkemungkinan ada silap isteri, ada silap suami. Betul. So duduk balik bincang sebagai suami isteri, tengok apa yang perlu ditambah, ada yang perlu yang dikurangkan. So perbincangan antara suami isteri tu sangat penting lah. Sebab kadang-kadang bila kita ikut perasaan, perasaan cemburu, perasaan geram, kita akan buat sesuatu benda yang di luar jangkaan, di luar tindakan yang kita berfikir pendek. Jadi banyak benda-benda yang berlaku ni sebab kita nak perhatian. Betul. So kita kembali balik pada suami isteri. Sebab apa kau berkahwin dulu? Kenapa kau berkahwin dengan dia? Apa sebab? Sebelum kau kahwin, mesti kau tahu
kekurangan, Betul. kelebihan. Kan masing-masing nak ikut rasa binasa, ikut hati, mati. So bagi aku pula dia niat dia ikut kepada niat, sebab kalau ikut pada niat pun niat tak menghalalkan cara. Betul, So betul, maksudnya betul. cara kita sebagai sebuah organisasi dalam satu keluarga lah, kita main peranan sebagai suami dan juga isteri, apa-apapun communication kena betul. Yalah kalau kita nak cakap banyak pasal benda ni pun, apa-apa ajal maut semua kat tangan Tuhan. Betul. Memang kalau kita cakap benda tu semua dah Allah takdirkan kan. Tapi itulah setidaknya kita ada komunikasi yang baik lah. Itulah itu je lah conclusion kita sebenarnya. Jaga komunikasi kita suami dan isteri. Kalau ada anak-anak dah besar, teruskan komunikasi, jaga komunikasi ni. Sebab rosaknya sebuah organisasi keluarga tadi sebabnya kurang komunikasi. Yes, betul. So, kurang berperbincangan tu kurang. Jadi ngam tu kurang lah. Jadi ngam tu nak kena ngam lah. Kepada semua kita malam ni just kadar untuk berbincang. Itu kita just bagi kita punya pendapat sebagai lah bapa-bapa orang kat sini, bapa-bapa orang ialah semua ialah suami-suami kan. Jadi mungkin korang pun ada pendapat lain, just komen saja. Kita tak kisah apa pun pendapat. Yang penting pendapat yang baik lah. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Betul. Kita pun nak juga pendapat-pendapat daripada netizen ataupun daripada orang yang menonton Lepak Sembang Studio ni. Ada apa-apa yang korang nak bahaskan apa lagi tentang isu ni, korang boleh state je kat bawah sana. Boleh komen. Dan korang guys, malam ini lah sekadar perbincangan. Tiada siapa yang salah, tiada siapa macam yang takut betul. Macam takut je. Aku takut nak balik ni. Kita ambil pelajaran daripada apa yang berlaku. Jangan kita kecam. Kalau benda dah terjadi, itu semua sudah takdir. Yang penting kita ambil pelajaran. Aku nak tak jadi itu, ataupun aku tak nak jadi macam tu. Yes. Benda yang lepas jangan dikenang, jangan diulang. Betul. Okay, sebab apa? Masing-masing ada masing-masing punya aib. Okay guys, itu sajalah daripada kami di Lepak Sembang Studio. Nantikan episod yang akan datang. InsyaAllah nanti episod yang seterusnya kita akan bagi tahu dekat korang lah, dan juga apa isu. Kalau korang ada idea-idea yang mungkin korang nak kita bahaskan di episod yang seterusnya, korang bagi tahu je. Just komen saja. Kita sebagai suara bagi korang. Yes. Kita ada platform yang akan menyuarakan apa saja yang korang rasa dan apa saja yang korang info yang korang nak dengar. Daripada pihak kami pula, sekiranya ada apa-apa kekurangan, ada kekhilafan, kami minta maaf. Sesungguhnya yang jahat itu datang pada kami. Yang baik itu datang sebab Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guys, jangan lupa untuk subscribe kepada channel Lepak Sembang Studio. Jangan lupa untuk komen, share. Okay, dan di mana kita akan podcastkan isu-isu yang terbaik dan juga menarik. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum. Saluta. Okay. Nak balik ni lepas ni macam mana? Bini aku dah tak bagi dah kereta ni. Aduh, dia dah call lah tadi. Dia dah call lah tadi. Tak berhenti call ni. Meremang dah ni, meremang. Ada beli tak apa. Dekat studio ada tiket balik bas, balik kampung lagi ni. Ada ruang kosong bilik ada. Okay.